Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan ringkasan kitab Al-Um bab puasa sunat, muka surat 545. Imam Syafi'i berkata, orang yang berpuasa sunat berbeza dengan orang yang berpuasa wajib. Jadi maksud puasa wajib di sini puasa Ramadan, puasa kifarah, puasa denda lah, ataupun puasa qada dan lain-lain. Hak wajib. Jadi orang yang berniat melakukan puasa wajib, wajib berniat sebelum fajar. Fajar ni makna fajar sadiq. Fajar yang menandakan masuk waktu subuh. Sedangkan puasa sunat boleh diniatkan di pagi hari dengan syarat ia belum makan dan minum. Macam-macam lah, setengah pagi hari itu setengah ulama kata sebelum zahur. Setengah kata kalau selepas zahur tak boleh dah. Itu pun ada khilaf lagi. Ada khilaf lagi. Tapi umumnya dalam mazhab Syafi'i kalau puasa sunat ni mana sebelum zahur lah. Kalau dia tak makan tu, dia boleh niat untuk berpuasa. Dah boleh berpuasa. Jika seseorang membatalkan puasa sunat dia tanpa uzur, tanpa alasan syar'i maksudnya, maka menurut pendapat saya, kata Imam Syafi'i, hal itu boleh tapi makruh. Makruh ni makna dosa kecil lah. Tapi dia tidak wajib qada puasa tersebut. Tapi makruh. Sebab apa? Sebab secara umumnya, bila kita melaksanakan ibadat, tak boleh nak berhenti di tengah jalan kita. Tak boleh. Jadi kalau buat juga makruh lah. Seperti mana yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, Imam Syafi'i berkata lagi, dia kata diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW pulang ke rumah saya. Ini pada giliran saya lah maksudnya. Lalu saya katakan kepada beliau bahawa saya ada menyimpan hais. Hais ni makna sejenis makanan lah. Iaitu kurma yang dicampur dengan minyak sapi lalu diduli sampai halus setelah biji kurma tu dibuat. Ni bukan makanan kita orang Arab ni. Dia campur. Boleh jadi dia ada campur lagi bahan-bahan lain. Dia panggil hais. Tu. Untuk Rasulullah. Jadi Aisyah buat tu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Aisyah sebut pada Nabi gitu, Nabi berkata, inni kuntu uridus saum walakin qarribihi. Tasydid pada ra tu sebenarnya qarribihi. Qarrib fa'ama tu. Sebab oleh kerana perempuan qarribi. Sesungguhnya saya berniat untuk puasa sunat hari ni. Tapi tak apalah. Bawalah kemari hais itu. Mana Nabi batal puasa sunat dia. Jadi Rasulullah suruh Aisyah bawa mari hais tu makan dia tu. Ini puasa sunat. Mana ada Rasulullah. Cuba tengok Natakin 9 tu. Hadis riwayat Muslim. Perbahasan tentang puasa. Bab bolehnya niat puasa sunat di siang hari. Maknanya Nabi ni nampaknya macam tidak sahur ni. Cuma dia tak makan niat nak puasa. Tiba-tiba Aisyah bawa makanan tu. Dia kata tak apalah. Asal niat nak puasa. Jadi istilah daripada hadis ni maknanya puasa sunat tu boleh buka. Sebab tu setengah ulama kata tak makruh pun. Kalau makruh Nabi tak buat benda makruh. Sebab Nabi tak buat benda makruh. Sebab tu nak kata khilaf tu. Jadi Imam Syafi'i kata makruh. Setengah ulama kata tak makruh. Ni Nabi kalau makruh dia tak buat. Kenapa? Secara umum kan di mana kita belajar benda makruh. Jadi hak ni setengah kata tak. Nabi bukan buat gini semua, nak ayatnya boleh. Dia tidak galak buat gini. Nak ayat hukum boleh. Macam-macam lah pandangan ulama terhadap maksud hadis ni. Tapi kukuk mana semua kata boleh. Kata boleh, berdasar pada ni. Cuma hukum makruh tu khilaf. So kata tak makruh pun. Baik. Kata Imam Syafi'i lagi, seluruh ibadat sunat, sama ada i'tikaf ke, solat sunat, puasa sunat, yang sudah diniatkan boleh dibatalkan sebelum ia melaksanakan atau menyempurnakan. Maknanya duduk tengah puasa dah boleh batal. Tetapi menurut pendapat saya, lebih baiklah kalau dia sempurnakan ibadat sunat tersebut sampai selesai lah. Waktu molek. Waktu tak ada khilaf tu. Semua kata gitu. Tidak ada kifarat denda bagi orang yang membatalkan niatnya untuk melakukan iktikaf, salat sunat atau puasa.
Ni mana seorang niat nak itikaf, dia bukan bernazar, dia niat saja. Nazar lain pula. Nazar selepas ni. Kalau nazar tu tak boleh, sebab nazar tu dia macam perjanjian. Niat ni tidak sampai peringkat perjanjian. Sebab kalau nazar ni dia macam janji dengan Tuhan nak itikaf tu wajib kena tunaikan. Ni niat biasa. Tu dia boleh batal niat tu. Ataupun kalau duduk tengah itikaf pun dia boleh batal itikaf, boleh keluar lah. Tu maknanya kita tengok di sini pada pandangan Imam Syafi'inya, kalau ibadat sunat dengan wajib ni dia beza hukumnya. Beza hukumnya. Inilah setengah anda tengok dalam internet tu ada seorang ustaz tu dia kata salat sunat tu dia lebih ringan. Jadi dia nak membenarkan perlakuan Habib Omar tu lah. Habib Omar kan bila semaya tu sebelum dia nak sujud tu, dia ambil Quran tepi dia tengok, dia belik Quran. Dia tengah semaya. Quran duduk tepi atas rok dia ambil, tapi dia tak gerak. Cuma rok kecil duduk tepi dia semaya. Jadi selepas dia iktidal, sebelum dia rokok tu, dia baca Quran. Dia ambil Quran, dia tengok. Lepas ni, jadi ustaz tu kata, Habib Omar buat gitu, dia nak tengok. Rakaat lepas ni, dia nak baca surah mana. Dia ambil Quran. Dia ambil Quran, dia belik. Dia cari. Dia tengok semaya. Kalau kita tengok, kita tidak akan kata dia sudah salat. Jadi ustaz tu kata boleh, atas alasan ni, ibadat sunat ni dia longgar. Bagaimana tak betul. Longgar setara mana longgar tu. Siapa orang tengok nampak macam tak semaya, tak boleh siapa gitu. Kalau longgar tu, boleh duduk maya, tak perlu qiyam. Qiyam tidak menjadi rukun kepada salat sunat. Walaupun dia sihat pun. Atau ada kata boleh. Mai sunat, kita boleh duduk. Tapi orang tengok, orang kata semaya tu. Tapi kalau duduk baca gitu, pergi Quran, lepas tu duduk balik, bergerak habis anggota besar ni tak. Nampak macam tidak salat bagi anak, tak boleh. Bebas setara tu. Longgar setara tu. Tu contoh awak buat sendiri tu. Tu tak kena. Sama Ustaz dengan handphone tangan. Dia hak tu pun setengah ulama kata tak boleh. Tapi setengah kata boleh sebab dia sunat. Tapi hak tu orang nampak semaya lagi. Sebab dia tak gerak. Hak ni dak ni. Ambil. Kalau tengok video terkejut lah. Kalau tanya anak kata dia tak semaya lagi. Lepas ni baru nak semaya tu. Kita akan kata begitu. Tak boleh siapa kita. Memang lah bagi anak. Kalau tengok telefon tu bagi anak. Sekadar haruh ya. Tapi kalau maulid tak usah buat. Bagi anak gitu. Bagi anak begitu. Jangan benda haruh ni kita buat jadi kebiasaan. Tu tak boleh. Tak boleh gitu. Tak kena gitu. Baik. Supaya juga kita tengok dia beza sebab handphone ni mana duduk di tangan kita. Kalau tak Quran depan, tu pun ada ulama kritik lagi. Walaupun ramai kata boleh. Kalau mengikut tok guru kita sendiri, orang ni kata molek-molek tak ada lah. Dah tak ingat baca sekarang tak ada. Tapi ramai kata boleh. Kalau di Saudi tu memang bebas benar tu. Tapi dia bukan letak di tangan gitu. Dia tak dia raha tu. Tak tinggi tu. Gitu ya. Tapi ya. Tarawih lah. Tu masa tarawih lah. Bukan. Tapi saya rasa pun dia tengok apa dia nak betulkan terimak ke? Patut yang sunnah kita dengar. Macam bukan dia kena baca juga kan. Dia gini tak sesuai lah. Ke mana pun. Untuk apa tujuan tu? Jadi trend begitu. Tu anak jadi dia gini. Kenapa anak pun tengok dalam beberapa majlis fatwa di Saudi tu memang dia kata haru, bila kata haru nak ayat boleh je. Bukan kata molek. Apa yang kita nak ambil hak gitu ya? Tu. Sebab tu kalau nak buat juga baik tak hadap gitu. Dia tidak melibatkan pegang. Sekadar tengok gitu ya. Tu lebih ringan lagi. Boleh lah tu. Masalah dia rokok tak boleh pakai. Tu masalahnya. Dia kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i kan. Ialah mazhab Syafi'i kepergerakan anggota besar ni kata untuk semaya fardu. Semaya sunat lebih longgar. Tapi perbuatan tu bagi anak. Kalau kita terima kata harus boleh pun tak boleh jadi amal lah tu. Bayar ke kalau budak-budak tengok. Kalau dia tengok tu guru dia buat gitu. Nama doa lepen ke saing. Masa semaya. Tak boleh gitu bagi anak. Tak molek lah ke mana. Jangan dipraktik benda jenis gitu. Dia dalam sengsa kita anduk perhati tengok kelonggaran itu sebenarnya dalam kih-kih keperluan. Enggak keperluan, dia bukan ada semua. Hak molek mana hak molek? Nabi lagu mana semaya? Hak tu kena tekan. Begitulah bagi anak. Masa ni kita kata tak. Nak dengar tu imam baca. Hak tu dengar bukan tengok. Bukan tengok tek.
Gitulah. Tapi kita tak akan kata batal lah untuk sembahyang sunat tu. Tak batal tu. Mungkin ada ulama kata boleh khilaf lah. Tapi kalau tanya hak molek mana, tidak buat gitu. Tu tentu dah tu. Anak sedia pun kata gitu. Hak molek tidak buat gitu lah. Hak anda tengok dalam internet tu, dia jadi tu email. Dia jadi tu email. Tengok telefon. Betul lah tidak mai fardu pun. Tapi tak sesuai tu. Kalau tanya anak kata sesuai gitu. Awak kafir No. Tak sesuai lah. Lepas tu lagi jadi timbul fitnah. Jadi orang ngomong faruk pula. Popok ni lagu tu, popok ni. Tuan mustatidah tu, popok ni. Jadi benda-benda gitu cuba elok lah. Tapi orang ni, kalau popok dia buat berat pada tu, tak apa. Pulak je. Balah pulak bak tu. Gitulah. Baik, ketentuan hukum bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini secara ringkas saja, pandangan Imam Syafi'i. Bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, mana puasa fardu? Lagu mana hukumnya? Baik, Imam Syafi'i berkata, sesiapa yang tidak berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan kerana sakit atau musafir, maka dia wajib qada hari-hari puasa yang ditinggalkan itu dan dilakukan di luar bulan Ramadan. Bolehlah dalam setahun tak kira bulan mana pun boleh. Kalau lagi cepat tu lagi molek. Sama ada dia berpuasa itu berturut-turut atau tidak. Misalnya dia tidak puasa 5 hari. Dia nak buat straight 5 hari secara direct pun boleh. Nak buat berpisah-pisah pun boleh. Yang demikian, dalilnya kata Imam Syafi'i firman Allah. Ini ayat 184 tu. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kan dalam ayat tu. Maka gantilah beberapa hari yang kamu tinggal tu. Pada hari-hari lain, mana bukan hari Ramadan lah, kena ganti lah. Tu jelas. Ini tak ada khilaf. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut kata-kata berturut-turut, tak perlu berturut-turut asal puasa. Adapun dalam puasa kifarat sumpah, sebagai orang panggil hukumnya terhadap sumpah yang tidak ditunaikan, wajib berturut-turut. Ini kata Imam Syafi'i lah. Wallahu a'lam. Orang lain tak kata gitu. Imam Syafi'i kan kena turut-turut. Kalau berkait dengan kifarat, sesiapa sakit atau bermusafir, kemudian dia tidak berpuasa Ramadan lah sebab dia sakit atau bermusafir, dan sakitnya pun belum sembuh, ia juga belum mampu mengqada puasa pada sudah datang bulan Ramadan yang berikutnya. Maknanya masuk bulan Ramadan lain, dia tak qada lagi, dia tak ganti lagi hak puasa dia tinggal puasa kerana sakit ataupun musafir, maka dia hanya wajib mengqada puasa yang telah ditinggalkan. Dia tidak wajib bayar kafarah pun. Kayak dulu kayak sibuk di Kelantan, kayak kena puasa 2 kali ganda, jadi 2 hari dah. Sehari tu ya, walaupun lebih pun. Tidak wajib bayar kifarat pun. Tapi bagi orang yang sanggup dan memungkinkan untuk mengqada puasa Ramadan ditinggalkan, tapi dia belum juga mengqadakan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, maka dia wajib qada puasa bulan Ramadan tahun sebelumnya yang ia tinggalkan, dan juga dia kena bayar denda. Apa sebab lepas tahun. Untuk 1 hari puasa dia ditinggalkan sebanyak 1 mud. 1 cupok. Bijirin, gandum tu maksudnya bijirin. Sebab apa hak tadi tak payah bayar kafarah tu sebab sakit berlarut dah. Bila sakit berlarut dah. Tu. Tapi kalau boleh puasa saja, panggil apa? Makna lah. Jenis pasti menangguh-nangguh ke. Sampai masuk bulan Ramadan lain. Tetap kena qada sehari, kena qada supo ya, cuma kena bayar denda. Cuma dia kena bayar denda. Jadi bayar denda tu sanilah 1 mud lah. Baik. Kata Imam Syafi'i lagi, bagi perempuan yang hamil, ini perempuan mengandung, perempuan mengandung, atau dia menyusui anak, kalau dia boleh puasa dan tidak dibimbangi membahayakan anak dia, maka dia tidak boleh tinggal puasa, dia kena teruskan puasa. Walaupun dia menyusukan anak dia, tapi dia yakin susu tu cukup, dia tidak memudaratkan anak dia, dia kena puasa.
Tapi jikalau dia khawatir akan membahayakan anak dia, maka dia boleh meninggalkan puasa dan wajib sedekah sebanyak 1 cupok gandum untuk 1 hari yang dia tinggalkan. Mana sini tidak perlu qada. Tidak perlu qada. Sedekah sebanyak 1 mud. Apa tu kalau puasa tu kerana tinggalkan puasa kerana bimbang takut terjejah kesihatan anak. Ni dia boleh meninggalkan puasa dan wajib bersedekah sebanyak 1 mud gandum untuk 1 hari yang dia tinggalkan. Mana tidak Imam Syafi'i tak sebut, tidak wajib dia qada. Nak qada boleh juga. Tapi jika dia sudah tidak khawatir terhadapnya, maka dia wajib qada. Dia kena wajib puasa, tak boleh tinggal lah. Dia tak boleh tinggal. Hak wajib qada selepas ni. Hak kisah ni tak wajib qada. Tapi kalau nak qada boleh. Tapi mesti bayar kafarah 1 mud itu. Imam Syafi'i kata lagi, boleh Ni makna kebimbangan terhadap anak. Apabila perempuan hamil atau menyusui, dia tidak mampu ataupun tidak ada kekuatan untuk berpuasa, maka dalam hal ini dia seperti orang sakit. Sebab dia bukan bimbang kepada anak dia, dia sendiri pun tak mampu nak puasa. Maka ni seperti orang sakit lah. Mana dia kena ganti. Jadi dia boleh tidak berpuasa dan wajib mengqada di hari lain, dan tapi tak perlu bayar 1 mud kafarah itu. Kifarah tu tak payah bayar. Jadi hak bayar tanpa puasa tak dia. Hak bimbang terjejah kesihatan. Ni ada khilaf lah. Kita tidak nak bincang lah. Kalau khilaf ni banyak juga. Ni kita ambil Imam Syafi'i. Nas Imam Syafi'i. Bukan dalam mazhab dia lain. Tak sama. Kerana kifarah itu hanya dilakukan apabila ada suatu pengaruh lain yang timbul. Iaitu ketika perempuan hamil atau menyusu tersebut tidak berpuasa kerana orang lain. Iaitu anak dia. Bukan kerana diri dia. Tu tak payah qada. Dia kena bayar kifarah ya. Hak ni bimbang atas diri dia sendiri. Hak tu kena qada, tak perlu bayar kifarah. Dalam keadaan seperti ini berbeza dengan keadaan orang sakit. Orang tua yang sudah sangat tua, renta tu tua bangka lah, dan tidak mampu berpuasa, tapi dia boleh bayar kifarah. Dia ada duit. Anak dia ada duit. Maka dia wajib bersedekah 1 cupok gandum untuk 1 hari dia tinggal ke puasa. Ni biasa kita amat ni. Tapi kena ingat, hak berkenaan perempuan menyusui dia pun ada pendapat mazhab berkata kena qada juga. Dah kena bayar dia punya kafarah tu. Tapi mengikut Imam Syafi'i bayar kafarah saja. Kecuali dia bimbang atas diri dia, tu kena qada. Tapi tak perlu bayar kafarah. Barang siapa bernazar, tapi sebenarnya anda tengok dalam syarah Sunan Tirmizi lah. Dia kata tidak dinafikan. Keadaan macam mana bila kita tinggal puasa ni kita qada tu molek. Bagi ulama lah. Kalau dalam Sunan Tirmizi tu syarah, dia panggil Tuhfatul Ahwazi tu. Memang ada sebut tu. Lepas tu nak bayar pula. Boleh. Boleh pahala. Tu. Sebab tu dia buat sini wajib dengan tidak wajib. Kata Imam Syafi'i lagi, sesiapa bernazar untuk berpuasa selama 1 tahun. Ni pun kita tidak bincang khilaf-khilaf ni. Boleh kalau seorang itu bernazar untuk puasa setahun. Sedangkan ini bukan jadi amalan Nabi ni. So kata tak boleh. Sebab nazar puasa setahun tu memudaratkan tubuh tu. Khilaf pula situ. Biarlah, tak apa, kita tak tengok dari sudut tu. Sesiapa bernazar untuk berpuasa selama 1 tahun, maka dia wajib berpuasa selama 1 tahun tersebut dan tidak boleh berpuasa pada hari-hari yang dilarang berpuasa seperti Idul Fitri, Idul Adha serta hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu 11, 13 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. 11 tu hingga tu. 11 hingga 13. Jangan pakai 11 dengan 13. Dan hari-hari yang diharapkan berpuasa tersebut harus diqada hari lain. Jadi dia kena qada tu hari tu. Kalau tak puasa hari raya tu. Sebab dia bernazar. Sebab tak nak kata bagi ni bagi khilaf. Tapi Imam Syafi'i kata gitu. Sebab dia bernazar. Sebab itulah dalam bab ni ana pun ada buat catatan. Mengikut setengah ulama dia kata tak sahlah bernazar. Bernazar ni membebankan. Nabi tak suka bernazar sebenarnya. Nak buat-buatlah ibadat apa dia nak bernazar. Nazar ni janji tu mana kedekut tu. Nak, kalau boleh gini baru nak buat. Seolah-olah begitu. Tapi kalau dia bernazar tak boleh. Sebab nazar-nazar ni janji kepada Allah. Sebab tu molek tak usah bernazar lah. Dah kita rasa nak puasa sebab suka puasa lah. Tak usah niat saja tak apa. Niat. Berkira no. Kalau anak berjaya nak puasa. Puasa lah, berjaya tak berjaya pun berkira. Seolah-olah begitu lah. Kalau bab ni kat perkira benar tak kita tu tak.
Tu suruh minta saya video ni baru. Baru nak buat. Okey, tu lagu tu. Sepatutnya tak usah buat gitulah. Sebab tu ulama kata maulid tak buat. Tapi kalau buat ada hukum. Tu. Kata Imam Syafi'i lagi, sesiapa bernazar untuk puasa di hari Jumaat, kemudian ternyata hari Jumaat tersebut bertepatan dengan hari raya. Tak kira lah hari raya ke apa pun. Hari raya puasa ni tak ada. Ni Idul Fitri dengan Idul Adha. Maka di hari itu dia tak boleh puasa. Tapi dia kena ganti hari lain. Gak menasabah. Molek ke? Niat nak puasa hari Jumaat ni. Kalau tanya anak tak molek tu. Ada Nabi buat gitu? Tak ada. Tapi dia kecek. Nak buat janji. Saya akan bernazar. Saya bernazar. Kalau gini saya nak puasa. Kena puasa. Dah janji. Maknanya Islam tak suka berjanji. Tapi janji kena buat. Sesiapa bernazar untuk berpuasa pada hari raya Idul Fitri, mungkin kerana ia belum tahu, maka dia niat nak puasa. Tapi kalau dia niat nak puasa pada hari raya, tak boleh. Dia panggil niat tu niat mulgha, tak boleh tunaikan, tak perlu ganti pun. Tak jadi awal-awal lagi. Tapi kalau dia niat nak puasa pada hari Selasa, tiba-tiba jatuh hari raya hari tu. Hak ni dia maka dia tak boleh puasa hari tu dan tidak usah mengqada di hari lain, kerana hari itu bukan hari puasa, hari yang diharamkan berpuasa. Tapi kena ingat, kalau dia niat nak puasa hari Selasa, tiba-tiba jatuh pada hari raya, contoh mungkin dia tak tahu, tiba-tiba kena hari raya, tu mengikut kena qada. Tapi kalau dia niat nak dia bernazar nak puasa hari raya, hak tu tak boleh tunang dan tak perlu qada. Setengah ulama kata makruh tu, dia tak tahu. Taklah, sebab tu dia kata dia tak tahu, tak boleh puasa hari jahimna tu. Niat nak puasa hari raya. Lepas tu baru tahu tak boleh. Tu tak payah qada tu. Tak payah qada. Boleh habis. Rekah puasa habis. Masuk i'tikaf pula. Kalau zakat baru ni 2 kali raya lagi kita. Zakat tu panjang. Sebab dia penting zakat tu. Tapi kukuk mana pun bagi anak seperti kita sebut sebelum ni. Kalau ada bab zakat tu, telefon ya ke Majlis Agama Islam. Dia ada khusus bahagian tu. Biarlah tu. Mungkin selepas ni kita boleh pilih-pilih juga bab zakat tu hak berkenaan dengan kita, misalnya zakat perniagaan, zakat pendapatan. Zakat pendapatan tak ada sini. Hak tu baru. Hak tu baru, tu pekoh barulah. Orang kredit berkebut setengah tu caci dah esok qadawi padahalnya anak tengok ada kebaikan dia. Tak apalah. Kita pergi kepada tajuk seterusnya, perbahasan tentang i'tikaf. Sebelum anda masuk pada perbincangan ini, nak sebut dulu apa hikmat dia. Sebab ini ringkas saja. Lepas tu masuk tentang haji pula. Ringkas saja ni. Cuma apa falsafah i'tikaf ni? Apa ada i'tikaf? Jadi kalau kita tengok dalam kitab, dia panggil falsafah hukum lah. Sebenarnya i'tikaf ni salah satu cara untuk kita bersendirian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam agama kita. Seperti mana-mana agama pun ada. I'tikaf dalam agama lain pun ada. Setengah ahli sufi tu i'tikaf dia tu, dia panggil suluk lah. Nak bersendirian antara dia dengan Tuhan, zikir dengan munajat. Dia pergi duduk tempat tak ada orang. Bukan dalam masjid, dalam gua, dalam hutan, tempat terpencil. Tak ada orang dia, seorang-seorang. Islam tidak benar begitu. Islam tidak benar. Boleh kamu nak buat lagu tu. Tapi hak Nabi kamu ajarnya ke apa dia? Dalam masjid. Lepas tu boleh juga. Malam kalau tidak di masjid pun boleh. 1/3 akhir malam salat tahajud kita dengar tu boleh. Tapi di masjid. I'tikaf ni khusus di masjid. Kalau kita boleh lah. Tidak terganggu dia punya sistem keluarga. Kalau isteri tak suka, suruh isteri, tak payah pergi. Hak isteri kena jaga juga. Banyak kau agama ambil kira. Ni salah satu kalau kita nak suluk di masjid. Sebab apa? Duduk tidur pun boleh pahala lagi. Ni kelebihan dia. Baik, cuba kita tengok. Jadi maknanya i'tikaf ni sebenarnya tak ada khilaf di kalangan ulama, adalah salah satu bentuk ibadat khusus yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Imam Syafi'i berkata, i'tikaf itu hukumnya sunat, asal dianya. Tapi boleh jadi wajib. Tapi sesiapa yang mewajibkan i'tikaf terhadap diri dia selama 1 bulan, dia bernazar, berjanji dalam bentuk nazar, maka caranya adalah dia wajib masuk masjid untuk i'tikaf sebelum matahari tenggelam di awal bulan.
Di awal bulan, sebelum matahari tenggelam. Awal bulan, mana 1 hari bulan tu sebelum matahari tenggelam. Dia masuk iktikaf. Dan keluar setelah matahari tenggelam di akhir bulan tu. Apa arak dia tak pergi mana? Nah, muka sebulan jangan dia masuk, lepas tu dia kelik. Lepas tu, dia pergi pula ujung bulan. Orang tak panggil iktikaf lagu tu. Maknanya dia kena masuk. Maknanya, dia kena masuk. Dia gini. Dalam Islam ni, contoh kita kata contohlah 1 Syaban misalnya. Ataupun kita ambil 1 dia kata. Zulkaidah lagi. Orang panggil 1 hari bulan tu, dia bermula malam tu lagi sebenarnya. Petai, so kata petai lagi. Maknanya sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib tu. Bila masuk waktu maghrib tu, kira malam tu malam untuk hari tu dia tu. Malam tu mengikut agama kita. Sebab tu kita hari Jumaat, contoh malam ni, orang panggil malam 1. Hari ni hari Jumaat kan. Maknanya, malam tu bermula ngari, malam tu malam 1. Sebab tu kita terawih malam 1 Ramadan ke malam tu. Sebab dia kira malam 1 Ramadan tu. Baik. Jadi sesiapa yang bernazar iktikaf 1 bulan, maka cara dia adalah dia wajib masuk masjid untuk iktikaf sebelum matahari tenggelam di awal bulan. Maknanya 1 hari bulan tu sebelum ngari. Sebelum ngari dia kena masuk. Maknanya lepas asar sebelum masuk ngari, dia sudah masuk dah dalam masjid dengan niat iktikaf. Dan dia kena keluar bila? Buat sebulan ni. Dia masuk masjid sebelum matahari tenggelam di awal bulan dan keluar setelah matahari tenggelam di akhir bulan. Maknanya keluar selepas ngari. Lepas ngari lah. Lepas ngari, malam bulan lain. Maknanya siapa ngari lah. Siapa ngari habis lah. Maknanya dia boleh tubik, boleh pergi mana-mana. Lepas dah tanggungjawab dia tu. Dia panggil lepas domin. Domin tu. Beban tanggungjawab dia tu lepas. Baik. Boleh faham tu. Maknanya sebulan tu masjid kan. Boleh. Lepas tu, lagu mana tanggungjawab terhadap isteri? Nanti dulu tak habis lagi ni. Sebab Nabi sendiri pun, Nabi iktikaf pun, Nabi pergi rumah isteri dia tanya khabar, lauk-lauk ada ke tak? Tu. Tu penting tu untuk kita faham tu. Baik. Dibolehkan mensyaratkan sesuatu dalam iktikaf wajib, misalnya dengan mengatakan, apabila terjadi sesuatu terhadap diriku, maka aku akan keluar. Ni orang panggil niat nazar iktikaf tapi berkait. Aku bernazar nak iktikaf di masjid seminggu pada 1 hari bulan sehingga 7 hari bulan misalnya. Tapi kalau ada sesuatu yang menimpa diri aku akan keluar. Misalnya sakit ke, ada keperluan penting, terdesak segera kena buat ke tak dapat tidak. Dia boleh lah. Supaya niat ihram lah. Supaya niat ihram bersyarat tu. Ni pun gitulah juga. Mana ada qaid lafaz itu. Baik. Juga dibolehkan beriktikaf tanpa meniatkan untuk beberapa hari tertentu dan iktikaf seperti ini hukum dia tidak wajib. Kalau kita tidak hak masa, dia iktikaf ni sunat tidak wajib. Tadi hak masa tu jadi wajib. Jadi bila mana saja dia rasa nak keluar, dia boleh keluar daripada masjid. Hak tu hak molek bagian. Bapa tidak terbeban kita. Tidak jadi terbeban. Islam tak suka terbeban tu. Buat sekadar mampu lah. Sebab tu anak buat sini tengok dalam kitab lain lah disebut dalam syarah. Lebih baik jangan melakukan iktikaf nazar. Tapi kalau bernazar, tak boleh kena buat. Orang Islam ni kalau dia kecek kena buat. Apabila seseorang mewajibkan iktikaf terhadap dirinya di masjid tertentu. Dia kata dia nak iktikaf seminggu di masjid mana? Masjid Muhammadi katakanlah. Lalu masjid itu rabuh. Kena bom kat Israel ke, kita kata tak? Rabuh masjid itu. Maka dia wajib beriktikaf di tempat yang memungkinkan di antara runtuhan masjid tersebut. Mana kira-kira tempat dia boleh iktikaf? Misalnya runtuh semua, ada satu tempat dia boleh duduk selamat lah. Dia kena pergi. Tapi apabila hal itu tidak mungkin, rabuh tu semua, rosak terus, tak ada satu sudut pun dia boleh duduk dengan selamat, maka dia boleh keluar dari iktikafnya. Apabila masjid tersebut sudah dibangun ke semula, dia kena kembali semula kepada iktikaf dia tu. Mana iktikaf ni kalau nazar kesempatan, kata ulama kata lebih baik tak usah dia beban. Jadi kita terikat dengan satu tanggungjawab pula. Tanggungjawab lain dah lah banyak dah. Gitu. Seseorang yang sedang beriktikaf boleh keluar dari masjid untuk hajat yang tidak bisa dihindari seperti nak buang air ke. Mana mesti dia kena buat tu. Dia boleh keluar lah.
Maknanya boleh keluar ni maksudnya apa? Dia tetap boleh pahala, i'tikaf dia tak putus. Itu maksud dianya. Untuk kepentingan ini, ia boleh pulang ke rumahnya atau ke tempat lain yang memungkinkan untuk dia buat hajat. Balik di rumah tak apa. Dia wajib segera kembali ke masjid apabila hajatnya sudah terpenuhi. Jangan pula kelik buai air, punya tidur, saya tanya makan, berapa dah. Mari pula lepas ngarik ni. Tak boleh. Dosa dia tu. Seseorang yang sedang beriktikaf tidak boleh menjenguk orang sakit dan tidak boleh mengantar jenazah ke tanah perkuburan. Seorang muazzin yang sedang beriktikaf dia tidak boleh naik ke menara untuk azan. Baik menara itu dalam masjid atau di luarnya. Tak boleh. Boleh naik. Boleh naik. Dia boleh naik. Bukan tidak boleh. Dia boleh naik. Seorang muazzin yang sedang beriktikaf dia boleh naik untuk menara. Sebab ni kira keperluan lah dulu. Muka tak ada pembesar suara. Dia tempat tinggi ni kalau kita tengok dalam fiqh dia ada dua bentuk. Setengah tu di luar masjid. Misalnya kalau di Madinah mereka awal naik atas bukit tu. Atas bukit. Bukit di Mekah. Bukit Safa. Bukit Marwah. Padahal tu bukan dalam kawasan masjid dulu. Naik. Apa tu nak tempat tinggi tak ada menara. Setengah tu naik atas bucu masjid. Kira menara lah. Dalam masjid. Boleh. Masa i'tikaf. Sebab apa keperluan tu? Buat apa azan kalau dalam masjid orang tak dengar? Azan ni tujuan nak i'lam, nak i'lan. I'lam. Dia bahasa Arab i'lam. I'lam ni mana memberitahu. Kita sebut i'lan. A'lan boleh juga tu. I'lam ni memberitahu. I'lan pun boleh nak isytihar. Boleh juga tu. Jadi kalau tidak naik ke menara, tak tercapai maksud tu. Tapi lah ni tak terima masalah. Apa tu? Moga ada pembesar suara. Jadi boleh naik ke menara untuk azan. Baik menara tu dalam masjid atau di luar masjid. Ni bagi orang yang i'tikaf tu i'tikaf wajib. Baik. Kata Imam Syafi'i lagi, apabila seorang bernazar kerana Allah yang mewajibkan dirinya untuk beriktikaf selama 1 bulan. Dia bernazar nak iktikaf selama 1 bulan. Tapi dia tidak sebut bulan mana. Dia tak ayat bulan mana. Dan juga dia tidak letak syarat. Iktikaf tu berturut-turut sebulan tu kena straight. Direct sebulan. Dia tak sebut juga. Maka dia boleh beriktikaf bila saja dia mahu. Bulan mana. Asalkan cukup sebulan. 30 hari. Itu maksudnya. Jika dia bernazar untuk beriktikaf selama 1 bulan di siang hari saja, maka dia boleh beriktikaf di siang hari saja tanpa malam harinya. Boleh. Boleh tu makna wajib kena iktikaf siang hari. Tapi kena siang hari sajalah. Wajib. Dia nak iktikaf malam pula tu. Tak apa. Tapi untuk nazar tu siang hari. Hanya dikira siang hari. Apabila orang yang sedang beriktikaf itu mabuk di malam hari. Kita kata ni masalah fiqh ni mabuk naik. Orang kata, jauh nak ada iktikaf. Gua nak jadi mabuk ni. Tak apalah tu, caralah tu. Ni ayat fiqh. Sebab dia mabuk ni dia lain. Supaya orang cerai isteri dia mabuk, susah. Jatuh tolak tu. Ketika mabuk. Syaratnya mabuk tu mabuk kerana dia cari nyakit mabuk tu. Tu dah. Tapi kalau mabuk tu dia tak suka, makan gadang. Mabuk juga dah, gadang. Tak tahu dah pokok itu setengah muda tak tahu gadang tu apa dia. Jenis hobi juga. Silap buat jadi mabuk tu jadi macam itu. Pening. Jadi macam tak kaya gitu. Hak ni mabuk ni dengan ikhtiar, Pisah syahari, nyakit syahari ni. Tu maksud dia nya. Baik. Cuba kita tengok sini. Jadi tak usah tanya nak, buat contoh mabuk ni. Bunyi iktikaf 7 minat dah. Tak usah tanya lah tu. Ni orang panggil andai kena ayat hukum saja. Molek tak molek tu suku kira tu. Apabila orang yang sedang beriktikaf itu mabuk di malam hari atau siang hari, maka iktikaf menjadi rosak batal. Dia kena mula iktikaf apabila iktikaf tersebut merupakan iktikaf wajib. Tak boleh iktikaf dalam keadaan mabuk. Ni mabuk hak cari. Sebab ulama kata kalau dia mabuk tu kerana tersilap, bukan sengaja pun. Kadang-kadang minum air biasa gini pun capur tu perkara ni mabuk juga. Tu air Coca-Cola dicampur dengan air putih kau. Jadi pening, jadi macam tak khabar gitu kan. Dulu ada sekali masa sekolah. Mungkin kita duduk orang sewa waktu beli air tu capur. Buka puasa pula tu. Tak boleh kita tahu kata tak boleh ni, kata capur air ni. Kata gong molek capur. Budak-budak masa sekolah menengah tu duduk asrama. Buka puasa.
Itulah berapa jenis hari. Anda tak ingat 3-4 kali. Dia campur buah ada 1 jam pakai minum. Mepeh habis. Tak lagi tu. Tu tak sengaja. Yang dimaksud dengan i'tikaf wajib adalah i'tikaf yang dinazarkan, iaitu dengan perkataan begini. Tetapi kena ingatlah, setengah ulama kata mabuk ni, kalau sengaja tak sengaja pun dia jadi batal. Sebabnya dalam keadaan tu dia kira batal. Cuma kalau hak sengaja, dosa sengaja tu. Kalau tak sengaja, tak dosa. Tu beza dia nya. Baik, jadi maksud i'tikaf wajib ni apa dia? I'tikaf nazar. Misalnya dia kata gini dari segi lafaznya. Dia kata wajib atas diri saya, ataupun dia kata saya mewajibkan atas diri saya kerana Allah untuk beriktikaf sekian hari, dia kata gitu. Dia kata wajib atas diri saya. Iktikaf yang tidak wajib adalah iktikaf yang tidak disertai niat atau syarat apapun. Saya nak iktikaf hari ni, gitu dia sebut. Itu tidak wajib, sunat je. Apabila seseorang berniat untuk beriktikaf selama 1 hari dan dia memulai iktikafnya di tengah hari Zuhur, maka dia harus menyelesaikan iktikafnya sampai tengah hari. Dia kena cukup 24 jam. Padahal dia masuk waktu Zuhur esok. Sebab dia kira sehari. Kalau tidak, sekira hari dia pagi. Apabila seseorang bernazar untuk Allah, kerana Allah lah maksudnya. Apabila seseorang bernazar kerana Allah untuk mewajibkan dirinya untuk beriktikaf selama sehari, maka aturannya adalah dia wajib masuk masjid sebelum fajar sampai tenggelamnya matahari. Apabila seorang bernazar dan wajib untuk beriktikaf selama sehari, maka aturan dia adalah dia wajib masuk masjid sebelum fajar. Sebelum fajar ni, fajar sadiq ni, sebelum masuk subuh. Dia kena masuk dah. Sampai tenggelamnya matahari. Sebelum fajar sampai tenggelamnya matahari. Sampai waktu masuk ngari. Mana lepas ngari tu dia boleh keluar. Tu makna 1 hari. Bukan 1 hari 1 malam. Siang hari lah maksudnya. Siang hari saja. Tenggelamnya matahari ni masuk waktu ngari. Tenggelam dia pagi. Kalau dalam kita bicara tu, dalam hadis tu maknanya bermulanya waktu maghrib, hilangnya kuning matahari. Matahari tu jadi merah. Merah tu tanda tenggelam. Dan bila warna merah tu hilang, masuk isya. Dia panggil syafaq. Syafaq Ahmad. Syafaq Ahmad. Kalau syafaq asfar itu maknanya hujung waktu asar. Dalam hadis sebut kan, Sunan Nasa'i tu kita belajar tu. Tak ada ingat ustaz, mau tengok je tu kan. Kalau orang dulu dak. Kalau kita tengok tu, tengok duduk pada pasir, tengok ada lagi kuning, tak masuk lagi ngarik ni. Bila hilang kuning, bagar merah tu masuk ngarik tu. Bila habis tak ada dah merah tu, nampak terang dah bintang di langit tu, syabakatun nujum itu. Bakti Syah tu. Tu. Imam Syafi'i kata lagi, boleh beriktikaf pada hari raya Idul Fitri dan Idul Ahad serta hari-hari tasyrik, boleh iktikaf. Kerana iktikaf tidak ada hubungannya dengan puasa. Puasa yang tak bolehnya. Tu boleh lah. Apabila seseorang bernazar kerana Allah dengan mewajibkan dirinya untuk beriktikaf selama 1 hari pada hari datangnya si fulan. Dia kata, saya nak puasa 1 hari. Pada hari orang tu mari sini. Misalnya kita kata, contoh dia kata, Tok Wali besar daripada Yaman mari hari ni, kata saya nak puasa sehari. Katakanlah dia kata gitu. Sebab Tok Wali sini kecil. Katalah dia kata gitu. Kemudian si fulan tu datang di pagi atau sore harinya, petang lah. Maka dia wajib beriktikaf ketika si fulan itu datang sampai habisnya waktu siang, sampai tenggelam matahari. Tapi apabila si fulan datang dan ia dalam keadaan sakit atau terhalang, maka dia kena qada iktikaf dia ketika ia sembuh atau ketika dia terlepas dari halangan. Jika ternyata si fulan datang pada malam hari, maka orang yang bernazar itu tidak wajib melakukan iktikaf sedikit pun, dan juga dia tidak wajib qada. Sebab dia niatnya 1 hari. Selama 1 hari pada hari datang si fulan. Tiba-tiba kau tu mari malam, tak payah, tak wajib. Mana 1 hari nampaknya maksudnya siang hari tu. Siang hari. Kau tu mari malam. Tak kena? Siang hari lah sunnah tu. Anak pun tak tanda siang hari tu. Baik, tak apalah tu. Dia rekas saja. Dia tak wajib qada buat apa? Sebab qaid syarat tu tak berlaku. Syarat tu tak berlaku. Dia kata saya akan niat iktikaf kalau hari tu mari pada siang hari. Tiba-tiba mari malam. Tak kena dengan syarat. Tak payah iktikaf.
Apabila orang yang sedang beriktikaf itu melakukan ihram haji, maka dia wajib menyempurnakan iktikaf dia. Tapi jika dia khawatir akan ketinggalan hajinya, maka dia wajib menyempurnakan haji dia walaupun iktikaf itu diniatkan berturut-turut. Apabila selesai melakukan ibadat haji, dia boleh mengulangi iktikaf dia. Tapi apabila iktikafnya tidak disyaratkan berturut-turut, maka dia wajib meneruskan iktikafnya tersebut untuk iktikaf. Maka tapi apabila iktikaf itu tidak disyaratkan berturut, maka dia hanya meneruskan iktikafnya tersebut. Maksudnya begini, dia kata nak iktikaf 5 hari, dia tak ayak berturut-turut. Dah kalau kena pada amalan haji, pada dia kena pergi buat haji, lepas tu dia sama pula lepas tu. Itu maksud dia nya. Tapi 5 hari tu kena buat. Buat selepas haji lah. Tak boleh dia niat iktikaf sampai tertinggal hukum haji. Rukun haji. Tak boleh. Misalnya nak pergi ke Arafah tu. Tak, nak pergi ke Arafah. Dia niat iktikaf, kena pergi. Tinggal iktikaf tu. Lepas tu kena gantilah hari lain. Itu maksud dia ni. Apabila seorang perempuan bernazar untuk iktikaf, maka suami dia berhak larang dia. Tak boleh. Ya tu, sebab saya ada rumah. Kesik saya duduk seorang tu. Tak boleh. Demikian juga seorang tuan, pemilik hamba, berhak melarang hamba dia, walaupun hamba tersebut adalah seorang ummu walad. Iaitu, anak yang lahir daripada hamba perempuan dia lah. Ummu walad ni lah. Bukan anak tu. Maknanya hamba dia perempuan, hamba dia tu melahirkan anak. Tu dia panggil ummu walad. Isteri dia lah ummu walad ni, maksud isteri dia ummu walad. Dia ummu walad ni gini, biar apa takut tak faham. Kita, contoh kita ada seorang hamba perempuan. Hamba perempuan tu mengikut fiqh kita tak perlu nikah, maka kita boleh tiduri dia dengan kita. Boleh hidup seperti suami isteri, tak perlu melalui sistem perkahwinan biasa sebab dia tu hamba kita. Orang lain tak boleh buat gitu sebab kita saja boleh buat. Bila dia melahirkan anak, maka dia ni orang panggil ummu walad. Anak tu merdeka. Setengah ulama kata dia pun jadi merdeka. Ada kata dia tidak merdeka, anak saja merdeka. Ada juga khilaf situ. Bagi pendapat ulama yang mengatakan perempuan tu ummu walad, dia tidak merdeka, anak dia merdeka. Hak inilah yang dimaksud dalam hadis, seorang hamba melahirkan tuan dia. Sebab tuan dia merdeka, anak dia merdeka. Dia tetap kekal sebagai hamba. Tapi setengah ulama kata dengan dia merdeka. Khilaf pula situ. Tak apalah, hak tu tidak maksud perbincangan di sini. Cuma nak ayatnya ummu walad, makna seorang hamba perempuan yang telah melahirkan anak hasil daripada dia dengan tuan dia lah. Jadi kalau dia ummu walad tu dia nak puasa, dia nak iktikaf, dia mesti dapat izin daripada tuan dia. Kalau tuan dia tak izin, tak boleh. Iktikaf ni maknanya dia kena duduk masjid lah. Apabila seorang suami membolehkan isterinya untuk beriktikaf, kemudian selepas itu dia larang isteri dia untuk melanjutkan iktikafnya yang belum selesai, maka itu termasuk hak suami juga. Misalnya isteri dia kata nak iktikaf 1 hari 24 jam lah, dia pun benar ke? Tapi sekali hari boleh jadi suami dia ada keperluan apa pun nak pergi mana-mana atau padahal sebagai suami dia boleh membatalkan iktikaf isteri dia, dan isteri dia kena akur dengan arahan suami dia. Tapi seorang tuan tidak berhak melarang hambanya untuk beriktikaf apabila hamba tersebut sudah menjadi mukatabah, merdeka. Mukatabah ni satu bentuk merdeka. Budak hamba yang akan merdeka dengan membayar sejumlah tebusan kepada tuan dia. Jadi bila hamba tu sudah merdeka, tidak jadi hamba dia dalam hakikatnya. Dia tak boleh nak kontrol tu. Hamba mukatabah ni mana hamba yang berlaku pembebasan itu, kemerdekaan itu berlaku dengan hasil hamba tu bayar tebusan. Bayar tebusan tu sama ada dengan duit tunai ataupun cepat ada ke zaman Nabi Salman tu kan? Khijah. Tanah pokok kurma dalam satu kebun. Cukup penuh. Boleh juga begitu. Itu mukatabah juga. Baik. Apabila orang yang sedang beriktikaf tiba-tiba menjadi gila. Jenis hak panggil ada ke jenis gila sekali-sekala ni? Dia ada istilah khusus ke? Ni gila isin lah kita kata. Gila isin ni dia ada waktu-waktu dia. Supaya perempuan meroyan. Kan ada bukan sepanjang tahun, kali 3 kali setahun. Keluarga anak ada gitu. Sehingga anak paksa keluarga kita juga paksa jaga anak dia. Tak selamat lah masa dia tu. Kesian dia.
Sama tua dengan Ana budak tu. Tak tahu duk mana. Ana pun selepas Tok Dau Ana meninggal dunia tu, moga dia pun bekerja, ada jawab tel lah. Dia pandang ngaji. Sekelas dengan Ana. Lepas ni tak ada nak kontak, tak boleh. Ana pun tidak cari dia. Tu misalnya, tu mak dia gitu. Anak dia pandang ngaji. Masuk universiti ke apa. Jadi orang lain ni. Tak apalah, tu gila sekali. Mak Ana kata, lebih kurang 3 kali setahun dia berlaku gitu. Bila kena tu kadang-kadang minggu-minggu juga. Nampak macam mana? Ni gila sekali-sekala ni. Masa dia masuk etikah, dia tidak gila lagi. Tiba-tiba dalam tempoh tu gila sebelum selesai etikah dia. Kemudian ia gila selama beberapa tahun. Parah ni. Maka apabila dia sedar, dia kena teruskan etikah dia. Dia tak ada habis tadi. Dia kena sambung. Bila dia sedar, walaupun bertahun-tahun pun. Orang yang buta dan lumpuh, hukumnya sama dengan orang yang sihat dalam keadaan etikah. Tetap kena teruskan etikah. Sebab hal tu tidak dikira kekurangan yang boleh menyebabkan dia tak perlu itikah. Hak gila ni berkait dengan akal. Akal ni sebab syarat ibadat kena akal. Kalau tak ada akal, tak boleh buat ibadat. Baik, apabila ada seseorang yang sedang beritikah, kemudian ia keluar dari masjid kerana lupa, dia tak teringat dia sedang itikah, dia tubik pada masjid. Lalu dia kembali semula ke masjid, maka itikahnya tidak batal. Sebab berlaku tadi dalam keadaan lupa. Supaya semayat lah. Supaya puasa lah lupa. Tak kira tu. Kayak seorang semayat kan. Dia terlupa. Tertinggal rukun. Lupa. Dia kena tambah rakaat. Kalau rukun kena tambah. Kalau lain kena sujud sawi. Kena mazhab Syafi'i. Tapi tinggal rukun. Dia rukun tu. Tak sujud. Rukun tu. Tak jadi dah rakaat tu. Tapi kalau tahiyat awal tak apa. Sebab bukan rukun tu. Seseorang yang sedang beritikah boleh mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk dibasuh, untuk dibersihkan oleh isteri dia. Bersih kau gapo kau ikut lah. Tapi hak ni berlaku bernabinya, Aisyah cuci rambut Nabi oleh kepala kut mihrab. Bukan mihrab apa ni? Khawqah. Pintu kecil. Hak dalam bilik dia. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang perempuan yang sedang beriktikaf, kemudian suaminya meninggal, maka dia wajib keluar dari masjid menghentikan iktikafnya untuk menjalani masa iddah. Ini kalau perempuan hak kematian suami. Apabila masa iddahnya telah selesai, maka dia wajib kembali ke masjid untuk meneruskan iktikaf. Nak cukup tu nak cukup iktikaf ni. Tapi ada juga ulama berpendapat bahawa perempuan tersebut tidak boleh keluar dari iktikaf. Ni pendapat yang terpencil ni. Suami mati. Jadi dia beredah dalam masjid. Tapi ni pendapat ni bagi anaknya tidak jumhur lah. Sebab apabila keluar dari iktikaf, maka dia wajib ulai lagi pada awal. Nyusah ke dia. Jadi maknanya dia beredah dalam masjid lah. Dalam tempoh iktikaf ni tu. Ada yang berpendapat. Tapi Imam Syafi'i ni kata tak. Dia kena balik. Habis edah tu kan. Dia kena masuk semula masjid. Cukup nak sudah tu. Tu khilaf lah. Habislah bab iktikaf. Sebab tak nak kata ringkas saja. Untuk minggu depan kita masuk pula tentang haji. Perbahasan tentang ibadat haji. Kita berhenti setakat tu dulu.